Ya, subtopik 3.2 empirical dan juga molecular formula. So objektif untuk subtopik ni, first adalah to define empirical and molecular formula, and then B to determine the empirical and molecular formula. Maksudnya ada calculation, right? Definition empirical formula. What is empirical formula? Empirical formula is show the simple ratio. The simple ratio of atoms of each element in a compound. So dia menunjukkan ratio yang paling ringkas lah. Nisbah yang paling ringkas. Contoh dia, kalau kita ada satu molecular formula C4H8. So daripada molecular formula ni kita boleh simplify dia. Maksudnya factorize kan dia. Kita keluarkan 4. So dia akan dapat C1H2. So ini kita panggil dia sebagai empirical formula. Empirical formula. And then what is the molecular formula? Molecular formula is the actual number. Actual number of atom of each element in a molecule. Right? So dia menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Contoh dia adalah seperti hydrogen peroxide. So dia punya empirical formula dia adalah H1O1. And then the molecular formula dia adalah H2O2. So for this case, N tu sama dengan 2 lah. N adalah sama dengan 2 faktor dia. So untuk apa kaitan empirical dan juga molecular formula? So this is the relationship between. So ini relate dia. Jadi untuk kita nak mencari faktor dia, N tu berapa? Jadi molecular mass ataupun molar mass kita bahagikan dengan empirical formula mass. Molecular mass bahagi dengan empirical formula mass. So ini akan kita gunakan nanti. So kita tengok case by case. Ini adalah case yang pertama, macam mana kita nak mencari empirical formula. So look at the case. Look at the question. Elemental analysis of a sample and ionic compound gave the following result. So we have 3 elements: sodium, chlorine and oxygen with respect mass. So what is the empirical formula? So kita kena cari empirical formula. So macam mana cara dia? So first step, kita kena buat jadual dan juga senaraikan setiap elemen yang kita nak cari dalam compound tersebut. So for this case we have 3 elements: sodium, chlorine and oxygen. And then we have to find the mass. Cari jisim untuk setiap satu. Sodium kita senaraikan, chlorine dan juga oksigen. And then make sure mass ni mesti dalam gram lah. Mesti dalam gram. Alright. And then second step, kita kena cari dia punya number of mole. We have to find the number of mole. So ingat balik, nak cari number of mole, jisim bahagi molar mass. So ada contoh, kita cari mol untuk sodium. So jisim dia bahagi dengan molar mass sodium. So 2.28 divide 22.99. So dapatlah bilangan mol. Cari pula bilangan mol untuk chlorine, 4.35 divide 35.45. And then the last one is the number of mole of oxygen, 7.83 divide 16 gram per mole. So kita dapat the number of mole. Step yang ketiga, so kena cari the
mole ratio ataupun the simplest ratio. Okay. Ratio yang paling kecil. So, cara ni macam mana kita tengok setiap bilangan mole untuk ketiga-tiga elemen tu. So, tengok bilangan mole yang paling kecil. Bilangan mole yang paling kecil. Okey, so kalau ikutkan bilangan mole yang kecil, sodium atau klorin lah. Sodium atau klorin, boleh pakai mana-mana. Jadi bilangan mole untuk setiap elemen kita bahagi dengan bilangan mole yang paling kecil. Jadi untuk sodium kita bahagi dengan 0.123. Samalah juga klorin kita bahagi dengan 0.123. Samalah juga untuk oksigen 0.489 bahagi dengan 0.123. So kita akan dapat lah, kita akan dapat dia punya the simplest ratio. Okay, kita bahagi dengan nombor yang sama. Okay, dengan nombor yang paling kecil, bilangan mole yang paling kecil. Jadi untuk sodium kita dapat 1, klorin kita dapat 1, oksigen kita dapat 3.98. So yang ni kita boleh round off. Okey, bulatkan menjadi 4 lah. So daripada situ kita boleh tuliskan dia punya empirical formula. Sodium 1, klorin 1, oksigen 4. So kita akan dapat lah dia punya empirical formula, NaClO4. So ini adalah dia punya empirical formula. Okey, so tengok kes yang lain pula. Okey, untuk kes ni diberi dalam peratus. Okey, yang tadi diberi dalam jisim, yang ni diberi dalam peratus. A sample of hydrocarbon contain 85.7% carbon and 14.3% hydrogen. Okay, so for this compound we have 2 element, carbon and hydrogen. Okay, and then diberi molar mass 56, okay, gram per mole. So determine the empirical formula and molecular formula. So ada 2 soalan. So first, sebab diberi dalam peratus dan tidak diberi dalam jisim, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat assumption. So kita kena assume total mass bersamaan dengan 100 gram. Kenapa kita kena assume 100? Untuk memudahkan calculation. Boleh nak assume 1000 pun boleh, nak assume 10 pun boleh, tapi nanti dia akan berubah lah dia punya titik perpuluhan. Jadi nak memudahkan pengiraan, kita assume 100. Maksud dia total mass of compound lah. Jadi boleh sebabkan dia punya jumlah adalah 100. So secara tak langsung kita dapat karbon 85.7% daripada 100. Maksud dia adalah 85.7 gram. Hydrogen pula 14.3%. Maksud dia adalah 14.3 gram. Jadi kita dah dapat dia punya berat. Berat. So bila dah dapat berat, sama juga step sama macam tadi, kita buat jadual. Okey, senaraikan elemen yang ada, elemen karbon dan juga elemen hidrogen. Lepas tu senaraikan juga jisim daripada yang kita kira tadi. Hidrogen 85.7, hidrogen 14.3. And then step seterusnya cari number of mole, mass bahagi molar mass. Okey, mass adalah 85.7 bahagi molar mass untuk karbon adalah 12. So kita akan dapat 7.1417.
Contohlah juga hidrogen 14.3 bahagi 1. So kita akan dapat 14.3 jugalah. Dan step seterusnya, cari dia punya simplest ratio, mol yang terringkas. So kita bahagi dengan bilangan mol yang kecil. Karbon dengan hidrogen, maksudnya yang kecil adalah karbon lah, 7.1417. Jadi caranya adalah 7.1417 bahagi dengan 7.1417. So ini akan dapat 1 lah. Dan yang ni 14.30 bahagi dengan 7.1417. Kita akan dapat di situ 2.02, sama juga. Yang ini kita round off menjadi 2 sebab kita kena jadikan dia nombor bulat. Okey, dalam formula dia tidak ada perpuluhan, dia kena letak integer. So daripada sini kita boleh dapat empirical formula dia. C dia 1, H dia 2. Okey, jadi CH2 selesai. So dah dapat empirical formula CH2. Kita cari pula dia punya molecular formula. So molecular formula tadi dia ada hubungan dia. Hubungan dia adalah itulah. So kena cari dia punya N. So kita kena cari berapa dia punya faktor N. So kita apply kita gunakan hubungan tadi, molecular mass bahagi dengan empirical formula mass. Okey, molecular mass yang diberi daripada soalan tadi adalah 56. Okey, 56. Dan empirical formula mass yang ini kita kena kira. Ini daripada empirical formula ni CH2. Maksud dia 12 campur dengan 2. So bahagi dengan 14 lah. So 56 bahagi dengan 14, kita dapat berapa? 4. Okey. So bila dah dapat N4, masukkan balik ke dalam formula tadi. CH2 kali dengan N adalah 4. So dia akan dapat C4H8. So ini adalah molecular formula. Molecular formula dia adalah C4H8. Okey. Okey. So kena ingat kat sini. So beware of rounding off. Okey. Maksudnya ada, tidak semua kita boleh nak bundarkan. Contoh, setelah kita ada 3 elemen, so ratio yang kita dapat, maksudnya kalau ikut daripada step tadi, yang step plus kali lah, step yang ketiga. Katakanlah kita dapat ratio dia karbon 1, hidrogen 1.3, okey, oksigen 1. Okey, empirical formula terus kita buat C1 H1O. So itu adalah cara yang salah lah. Maksudnya kita tak boleh nak round off menjadi 1. Tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kita kena try and error. Yang ini kena darabkan supaya dia dapat satu nombor integer ataupun nombor bulat, ataupun nombor tu yang boleh kita bundarkan. Maksudnya dia dah hampir sangat dengan nombor bulat lah. Contoh dia dalam kes ni, okey, kalau 1.3, kalau kita darab 2, dia akan dapat 2.6. 2.6 pun sama juga, tak boleh round off menjadi 3. Tak boleh.
So darab dengan 3. Okey, darab dengan 3 dapat 3.99. Okey, 3.99 boleh kita nak round off menjadi 4. Okey. Maksud dia kena make sure nombor tu dapat hampir. Okey, dapat hampir lah. So bila kena darab 3, maksud dia ketiga-tiga ni kena darab 3. Karbon kena darab 3. Okey, hidrogen kena darab 3, oksigen pun kena darab 3 juga. Alright. Okey. So yang ni boleh round off menjadi 4. So kalau ikut formula dia, kita akan dapat C3 H4 O3. So itu adalah dia punya empirical formula. Okey, nanti kita akan jumpalah case yang macam ni. Alright. Okey.